Hai semua, Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih bersama Bang Jali Aktiviti untuk part yang ketiga. Untuk part yang ketiga ini, saya akan kongsi dengan korang apa yang perlu dibuat kalau dah dapat tawaran untuk bekerja di syarikat perkapalan. Minta kontrak. Minta kontrak sebab dalam kontrak tu dia akan tulis segala-galanya detail kita atau alamat surat menyurat kita, posisi yang kita nak bekerja. Macam saya sebagai seorang cook, lepas tu gaji, lepas satu lagi nama kapal yang kita akan naik. Okey, kalau kita dah setuju dengan kontrak yang dibagi oleh office, kita boleh sign dan kita boleh hantar semula orang kata apa kontrak tu dekat office. Sebab apa? Supaya office mudah untuk proseskan kita punya perjalanan untuk kerja lah. Okey, office akan tentukan kita punya lokasi bekerja sebab kita dah sign kontrak, dah setuju. Dan office juga akan orang kata apa siap sediakan orang kata apa kebajikan perjalanan lah, orang kata perjalanan untuk bekerja lah daripada start kita keluar rumah. Kalau kita kena naik orang kata apa flight, office akan sediakan lah pada bagi orang kata apa tiket flight, apa semua segalanya kan. Dokumen jangan tinggal. Sebab apa, nanti sampai di sana office dah lantik ejen untuk orang kata apa uruskan kita dekat sana, dekat lokasi. Dokumen tu ejen pun nak tahulah kita ada bawa tak original dokumen. Sebab apa penting tu mana kita pergi. Lepas sampai dia dekat lokasi yang kita nak bekerja, ejen akan hantar kita ke atas kapal, dia akan uruskan kita. Okey, kita pun dah sampai ke kapal. Contoh kapal kan, kita dah sampai, apa yang perlu kita buat? Kalau macam saya, kalau saya dah sampai ke kapal, saya akan cari cook lah. Cook yang saya nak ganti, yang nak balik tu lah kan. Saya akan jumpa dia. Sebelum kita jumpa officer atau pegawai, kita akan jumpa cook untuk apa? Untuk handover kerja. Kita akan jumpa cook untuk handover kerja. Yang pertama sekali, sebelum saya nak handover dapur, saya akan handover tempat tinggal dulu lah. Iaitu saya akan handover orang kata apa bilik. Tengok kondisi bilik macam mana. Okey, tak ada masalah, bilik air apa semua. Dia pun dah kemas bilik sebab nak balik. Teruslah kita ke galley. Kalau di kapal dia orang panggil galley lah. Kalau di restoran atau hotel ke mana ke dia panggil kitchen lah kan. Itulah beza sikit. Dah sampai di galley, benda yang pertama sekali saya akan tengok adalah equipment dapur. Equipment dapur penting bagi saya. Macam dapur kita kat sana guna hotplate, tak guna api, tak guna gas, saya guna hotplate elektrik lah. Yang kedua, saya akan tengok oven. Oven pastikan oven tak elok. Okay, insyaAllah kalau semua dah elok, tak ada masalah. Equipment elektrik macam blender semua dah elok, tak ada isu. Barulah saya akan tanya benda lain pula. Baru saya akan tanya stok makanan. Okey, stok makanan pula. Saya akan tanya stok makanan ni bila sampai. Dah order yang baru ke belum? Okey, kalau cook ataupun tukang masak yang sebelum dia kata masih ada lagi stok ni, saya akan guna dulu dah. Kan nanti next order saya akan buat lah macam tu. Okey, lepas selesai untuk orang kata orang makan pula, saya akan tanya pasal kru. Berapa ramai kru atas kapal. Sebab apa kita nak masak, kita tahu berapa ramai orang atas kapal. Kebiasaan saya naik kapal 20 orang kru, termasuk saya 20 orang kru. Orang kata apa tak ada steward, semua saya seorang aja orang kata apa cook atas kapal tu lah. Saya dibagi tanggungjawab untuk menjaga kebersihan dapur lah, galley. Kalau macam matchroom tu macam dewan makan untuk kru. Nanti kru akan jagalah, kru deck dia akan membantu. Dari segi dia akan tolong mop, dia akan tolong apa nama kemas meja, macam tu lah. Kalau macam untuk cook, dia akan lebih kepada dapur, store, chiller, freezer. Tapi kalau untuk kru-kru, diorang kebanyakan diorang makan pun diorang sendiri akan cuci pinggan. Kerjasama lah dalam kapal ni, ada kerjasama. Cuci pinggan, lepas tu macam pakaian dia akan basuh sendiri, tempat tinggal dia pun, tempat tidur pun yang harus cuci sendiri sebab tak ada steward. Kalau ada steward, mungkin kalau ada steward akan buat kerja benda tu. Macam tu. Okey, dan seterusnya order orang. Dengan siapa nak order, ada ejen yang uruskan orang kata apa provision. Sebab duit makan ni kapten ataupun officer yang akan orang kata bertanggungjawab lah, yang akan ingatkan saya. Dan saya cuma kena jaga produk dan kualiti makanan. Kalau ada isu, saya akan refer dengan officer, saya akan tanya dengan officer ataupun kapten lah, sebab mereka yang lebih berkuasa atas kapal tu kan. Okey, dan satu lagi, sebelum cook tu balik, saya akan tanya kru kat kapal ni campur ataupun kru Malaysia ataupun sebaliknya kan.
Kalau dia kata campur, okey saya nak tahu daripada mana. Sebab apa kita masak, kita kena tahu. Kalau daripada Indonesia, insya-Allah tak ada masalah. Dari Asia sendiri tak ada masalah. Boleh makan lah, tak ada masalah. Kalau daripada luar, daripada Malaysia tu, kita tukarlah. Kena buat western juga kan, tak ada masalah semua tu, insya-Allah. Okey, seterusnya saya akan tanya juga orang kata apa nama, bajet makan. Sebulan berapa? Lain kapal tak sama. Macam saya punya ni je lain. Saya akan tanya cook tu. Cook tu akan bagi tahu lah. Kalau cook tu rasa was-was, saya akan tanya dengan officer juga ataupun kapten. Kapten dengan officer akan bagi tahu berapa sebulan pembelanjaan untuk makanan untuk kru semua seramai 20 orang. Saya akan bagikan lah untuk 1 bulan. Kebiasaannya 1 bulan 2 kali order lah. Tengok kepada kapal lah, balik ke lokasi macam mana kan, ke port lah. Kebiasaan kita ambil kat kawasan-kawasan yang balik port lah. Satu hari ada 4 kali makan lah. Dia orang kan kat kru kat kapal ni, iaitu waktu pagi, tu sarapan pagi, lepas tu coffee break, untuk makan tengah hari dan makan malam lah. Okey, dalam satu hari ada 4 kali makan. Saya akan tanya waktu bila sesuai. Tapi saya akan buat dan masak sebelum kru turun untuk makan lah. Sebab dia orang nak bekerja kan. Masa tu saya kena lebih dulu, saya kena turun dulu untuk orang kata apa, buat penyediaan makanan untuk sarapan pagi dan sebagainya lah. Okey, selepas dah complete handover, kebiasaan saya handover dengan cook ni selama 30 minit. Biasa 30 minit sajalah, tak lebih. Sebab apa, kadang-kadang ejen pun tak nak tunggu lama sangat untuk ambil kru yang selesai handover. Barulah saya boleh jumpa officer ataupun kapten, berkenalan dengan pegawai atasan, bawa dokumen macam sijil-sijil yang saya pernah katakan itu, sijil-sijil apa nama, buku pelaut semualah, serahkan dekat atas officer dekat atas yang bertugas pada waktu tu lah. Dan satu lagi, borang handover pun kena tunjuk, sebab saya naik company ni dia ada satu borang untuk cook, untuk tukang masak, untuk handover lah. Dia akan baca apa masalah-masalah. Saya akan remark. Kalau semua okey, tak ada masalah, okey lah, dia boleh sign dan simpan dokumen tu untuk diserah kepada office lah, biar office tengok, akan baca kan. Okey, seterusnya dah selesai semua tu, barulah dapur tu jadi hak milik saya. Tanggungjawab pula dekat saya pula. Saya akan pastikan makanan, kebersihan, orang kata apa, kualiti terjagalah. Kalau tak jaga, mungkin saya pun akan dikomplain atau ditegur oleh kru, oleh engineer, officer. Tapi kena ingat, dekat kapal ni ada juga department lain, macam department macam deck, crew deck, dia ada electrician, ETO, dia ada engineer dan dia ada officer, pegawai lah. Ini kapal yang saya naik ni lah, kapal offshore lah, supply lah. Kalau kapal lain tu mungkin dia banyak department, dia macam-macam, dia berbeza, bergantung pada orang kata apa, company yang kita minta kerja lah. Kita ni macam tukang masak ni, apa-apa pun kru akan cari kita. Kebajikan makanan tukang masak yang orang kata apa, yang berat lah. Kena jagalah kualiti makanan. Kadang-kadang ada yang kru yang orang kata apa, alahan, dia akan bagi tahu. Macam saya akan tanya kru, ada alahan tak daripada makanan, contoh tak boleh makan seafood, ada yang tak boleh makan daging, contoh. Kena tahu supaya orang kata apa, kita kerja ni secara seronok, harmoni. Dan satu lagi, kat atas kapal ni kita sama-sama bertanggungjawab. Dia orang tak akan marah kalau kita bertanya, dia akan marah apabila kita buat tak tahu. Itu je sebab apa kita kena jaga kita punya keselamatan sendiri dan semua, dan juga harta benda. Okey, kawan-kawan, nampak gayanya. Ini sajalah perkongsian yang saya dapat kongsi dengan kawan-kawan semua kat luar tu. Untuk part yang ketiga ni, saya pun masih lagi kuarantin, ada lagi seminggu lagi untuk naik kerja. Ini memang ini adalah syarat-syarat je lah. Semenjak ada COVID-19 ni, inilah syarat-syaratnya. Kita kena kuarantin sendiri, office yang orang kata apa, uruskan. Okey, tak apa, terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang mana yang menonton sampai habis. Untuk episod akan datang, saya akan sajikan lagi lah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shiu.